Rentasan berita edisi 988, saya Zawati Yusof dan antara paparan utama. Aliran wang keluar wajar disiasat Bank Negara Malaysia. Pandora Papers, mengapa kerajaan Malaysia takut? Apabila anak kecil bermain api. Ahli Parlimen PAS dalam terang tetap bersuluh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 3 kali usul pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim agar isu Pandora Papers dibahas ditolak oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun. Namun ia tidak membunuh semangat pemimpin Pakatan Harapan untuk terus membawanya ke tengah supaya isu tersebut diberi perhatian yang sewajarnya. Kemarin Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng tampil dengan menggesa Kementerian Keuangan supaya mengarahkan Bank Negara Malaysia BNM untuk membuka siasatan penuh terhadap Pandora Papers yang membangkitkan persoalan berkenaan aliran wang haram keluar dari Malaysia yang dianggarkan berjumlah 33.7 bilion dolar Amerika. Bekas Menteri Keuangan itu berkata BNM perlu menyiasat sepenuhnya perkara tersebut untuk menunjukkan bahawa kerajaan Malaysia bukan sahaja tidak mempunyai apa-apa yang perlu disembunyikan tetapi tiada percubaan menutup Pandora Papers yang melibatkan rakyat Malaysia dan aliran wang haram. Terdapat lebih daripada 330 ahli politik yang didedahkan oleh Pandora Papers dari 90 negara yang malangnya termasuklah beberapa rakyat Malaysia yang terkenal. Pandora Papers adalah sebahagian daripada skandal aliran wang haram atau IFF yang didefinisikan oleh Global Integrity Report atau GIR sebagai dana yang diperoleh, dipindahkan dan atau digunakan secara haram merentas sempadan antarabangsa. Dana itu datangnya daripada sumber kegiatan jenayah dan rasuah, kata Guan Eng dalam satu kenyataan. Dia berkata pengubahan wang haram masih menjadi masalah serius dan GIR menganggarkan bahawa nilai tahunan IFF berkaitan perdagangan di dalam dan di luar negara membangun berjumlah secara purata sekitar 20% daripada nilai keseluruhan perdagangan negara dengan ekonomi maju. Menurut laporan 10 tahun terbaru oleh GIR yang bertajuk Aliran Wang Haram Keluar dari 148 negara membangun 2006 hingga 2015, Malaysia kerugian antara 22.9 bilion dolar Amerika bersamaan 94.22 bilion ringgit dan 33.7 bilion dolar Amerika bersamaan kira-kira 138.66 bilion ringgit dalam aliran keluar wang haram dari tahun 2006 sehingga 2015. Jelasnya, Guan Eng juga melahirkan rasa kecewanya terhadap Azhar Harun yang menolak usaha Anwar Ibrahim untuk membahaskan isu penting berkenaan di Parlimen bagi membuktikan bahawa tidak ada yang perlu disembunyikan. Siasatan yang dijalankan perlu menghukum mereka yang terlibat dalam IFF dan juga mengesyorkan langkah-langkah ketat untuk mencegah aliran wang haram keluar dari Malaysia dan bagaimana meningkatkan keterusan, accountability dan tadbir urus yang baik, tegasnya. Sebelum itu, Anwar yang tidak puas hati dengan keengganan Yang di-Pertua Dewan Rakyat membentangkan perbahasan itu berkata perbahasan penting kerana agensi penguatkuasaan seperti Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih membisu mengenainya. Menurut beliau, daripada 19.9 juta dokumen Pandora Papers, 119,000 dokumen terkait dengan warga Malaysia. Sebahagian besarnya dari segi jumlah yang disimpan atau disorok dari negara ini di tax haven atau pusat kecuali cukai termasuk di Singapura. Beliau berkata ramai pembesar tokoh politik menggunakan laluan Singapura sebelum sampai ke Virgin Islands, Cayman Islands. Soalnya, kalau mereka tidak bersalah, mereka boleh jelaskan. Tetapi tak mungkin pertahankan wang ratusan juta dalam satu akaun. Bidasnya, Anwar berkata beliau menekankan perkara tersebut kerana ada keengganan di kalangan elit politik
untuk membahaskannya. Menurut beliau tidak kedengaran dalam kalangan kerajaan walau satu suara sekalipun yang meminta isu Pandora Papers ini disiasat. Beliau mempersoalkan sebagai aneh kalau betul hendak memperjuangkan nasib rakyat Malaysia, kalau betul jaguh Melayu, apakah mungkin budaya Melayu mengizinkan rompakan kekayaan begitu besar? Kata Anwar, semua itu disenaraikan sebelumnya oleh Global Integrity Reports atau GIR dan sekarang Pandora Papers. Beliau menyifatkan perbuatan pemimpin yang melaungkan sebagai jaguh pertahanan hak ini mengizinkan kebatilan. Sistem kerajaan yang ada ni seolah-olah memadam dan melindungi mereka. Saya buat tuduhan yang jelas kerana hal ini kita suarakan dari Global Financial Integrity Report 2012. Sampai sekarang tidak ada tindakan. 2012, Bank Negara ada sebut sedikit saja. Tegas Anwar ketika membangkitkannya dalam perbahasan di Dewan Rakyat. Beliau juga menyindir pihak yang menggunakan kebijaksanaan mereka untuk merompak dan meninggalkan rakyat dalam kemiskinan. Mesti ada kecanggihan, kepakaran, keterampilan, kepintaran untuk membuat perompakan cara canggih begini. Orang yang menggunakan proses ini, melalui proses ini, memang ada kepakaran tertentu. The best lawyers, the best accountants, of course, led by the great crooks. Katanya, maksud Anwar peguam terbaik, akauntan terbaik tentunya digunakan oleh penjahat terhebat dalam melakukan kerja jahat mereka. Kerana kesannya orang Islam akan merempat, orang Melayu akan susah, negara akan muflis, hancur. Beliau meminta supaya diberi ruang untuk menyampaikan agar kerajaan memberi jaminan untuk mengarahkan semua agensi segera siasat. Untuk kerajaan, untuk elit politik, padam di media, padam di parlimen, dan kita nak disuruh diam. Tak mungkin pengusi. Tegas Anwar, sungguh menghairankan mengapa susah sangat nak siasat. Bukankah ini menimbulkan persepsi buruk bahawa Malaysia benar-benar negara kleptokrasi? Presiden Sebastian Pinera kini berhadapan dengan pemakzulan berhubung dengan kontroversi penjualan syarikat pelembungan melalui syarikat milik anak-anaknya setelah perincian baharu muncul dalam pendedahan Pandora Papers, lapor Al Jazeera. Pinera menggunakan pejabatnya untuk urusan peribadi, kata anggota Kongres Thomas His pada minggu lalu ketika beliau menyampaikan dakwaan di Majlis Rendah Kongres, langkah pertama dalam proses pemakzulan yang akan berlangsung selama beberapa minggu. Pinera, salah seorang daripada yang terkaya di Chile, telah menafikan melakukan kesalahan dengan mengatakan penjualan itu sebelumnya telah diperiksa dan disahkan oleh mahkamah pada tahun 2017. Sebagai Presiden Chile, saya tidak pernah melakukan tindakan atau pengurusan yang berkaitan dengan Domingo Gaming, katanya seperti dipetik Al Jazeera. Bagaimanapun, seorang lagi anggota legislatif pembangkang Chile, Jaime Naranjo, salah seorang pendorong proses pendakwaan, mengatakan Pinera telah secara terang-terangan melanggar perlembagaan serius menjejaskan kehormatan bangsa. Sekiranya mendapat kelulusan, kes itu akan diserahkan kepada Senat yang harus bertindak sebagai juri untuk menentukan nasib Pinera. Demikian berlaku di sebuah negara di Amerika Selatan yang sering bergolak dan berhadapan dengan isu hak asasi manusia itu. Namun, ahli legislatif negara berkenaan masih lagi menegakkan keadilan di negara tersebut. Adakah kita akan melihat perkara yang sama berlaku di Malaysia jika pihak kerajaan tidak melakukan apa-apa terhadap pendedahan Pandora Papers? Sudah tentu sukar melakukannya di Malaysia selagi wujud parti politik yang menjual maruahnya menerusi pangkat dan jawatan dan perjuangan berdasarkan bigotry yang memakai topeng Melayu Islam serta sanggup menutup kebatilan dan kemungkaran. Ini dapat dilihat menerusi kebisuan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN, Polis Diraja Malaysia PDRM, terutama di bahagian jenayah komersial dan juga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Seolah-olah mulut mereka sudah dijahit oleh benang ajaib yang hanya dapat dilihat dan dicatat oleh malaikat atid untuk dibawa ke hadapan Allah di sana nanti. 19.9 juta dokumen Pandora Papers, 119,000 dokumen berkait dengan warga negara Malaysia, kata Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengambil risiko untuk bercakap mengenainya.
Ketika timbul Panama Papers pada tahun 2016, Perdana Menteri Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson terpaksa melepaskan jawatannya setelah didesak oleh ahli partinya sendiri. Siasatan juga sudah dilakukan dan dimulakan di India juga Pakistan setelah pendedahan Pandora Papers, walaupun nama-nama yang disebut merupakan rakan kepada pemimpin negara itu sendiri. Namun di Malaysia yang diterajui Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang kononnya kerajaan keluarga Malaysia jelas wujud ketakutan terhadap kebenaran yang dibuka pintunya oleh Pandora Papers ini. Saya ikut kenyataan Perdana Menteri. Integriti, transparansi, semua dalam ucapan yang cukup hebat dirangka. Tapi bila kita minta soal integriti, dicampak ke bakul sampah. Kata Anwar, rakyat sedang kelaparan. Ada yang mengangkat bendera putih. Purata 5,811 kes hilang pekerjaan setiap bulan. Bilangan kes bunuh diri meningkat. Lebih 100,000 syarikat kecil dan sederhana gulung tikar. Semua gara-gara pandemik COVID-19. Tetapi mereka yang melarikan wang keluar dari Malaysia tidak perlu risau kerana mereka tidak mungkin akan terjejas. Justru dalam hubungan ini, Jom Channel akan terus menyokong pendirian kepimpinan Pakatan Harapan bahawa isu ini tidak boleh didiamkan walaupun penguat kuasa membisu mengenainya dan ia terpadam di media perdana. Jom Channel juga menyeru agar pemimpin yang mengaku kononnya memperjuangkan penyatuan ummah bersatulah untuk menentang kemungkaran ini. Jangan asyik berkokok no Anwar, no DAP. Tetapi hakikatnya ekor anda penuh dengan tahi. Malulah kepada negara-negara yang tidak ada jeritan penyatuan ummah yang kini sudah mengambil inisiatif mahu membersihkan imej negara mereka masing-masing. Sekali lagi, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dalam kenyataan ringkasnya mengesahkan bahawa satu siasatan berhubung royalti pasir dan projek penambakan Laut Melaka sedang dijalankan. Menurut SPRM, pihaknya telah menerima aduan rasuah yang dibuat oleh Presiden Laskar Cyber Malaysia, Datuk Lokman Nur Adam berhubung projek berkenaan. Satu kertas siasatan berhubung isu berkenaan telah pun dibuka oleh SPRM sebelum ini dan aduan yang dibuat di Ibu Pejabat SPRM hari ini akan dikepilkan dalam kertas siasatan tersebut. SPRM akan menjalankan siasatan menyeluruh berhubung kes ini meliputi semua aspek yang dibangkitkan dalam aduan tersebut, tegas kenyataan itu. Lokman Nur Adam dalam kenyataan medianya pada 13 Oktober lalu berkata, pada 29 Jun 2021, Kerajaan Negeri Melaka telah menganugerahkan tanah penambakan laut seluas 1,190 ekar kepada syarikat Far East Melaka Sdn Bhd. Maklumat dari Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM menunjukkan pemilik saham syarikat Far East Melaka Sdn Bhd adalah terdiri daripada pertama, Datuk Wira Long Kah Chok dengan perkongsian sebanyak RM293,150 bersamaan 29.32%. Manakala yang kedua, Toh Kong Meng dengan perkongsian sebanyak RM216,820 bersamaan 21.68%. Tun Perak Holdings Pte Ltd dengan perkongsian sebanyak RM490,000 bersamaan 49%. Syarikat Tun Perak Holdings Pte Ltd ini didaftarkan di Singapura pada tahun 2021. Ini bermakna ianya sebuah syarikat asing, ujar Lokman. Menurut beliau, pemegang saham Toh Kong Meng pula dipercayai memegang saham bagi pihak isterinya yang merupakan seorang warga negara China yang bernama Yame. Pada hakikatnya, lebih 70% saham syarikat Far East Melaka Sdn Bhd dikuasai oleh warga asing. Lebih merisaukan, syarikat Far East Melaka Sdn Bhd ini juga telah memperolehi lesen pelabuhan dari Kementerian Pengangkutan Malaysia, dakwa Lokman. Dan berkata laporan dibuat bagi meminta pihak SPRM menyiasat ketulusan pemberian konsesi penambakan laut yang dikhabarkan didalangi oleh seorang individu yang disyaki telah menerima habuan bagi mempengaruhi Kerajaan Negeri Melaka untuk menganugerahkan projek penambakan tersebut. Siasatan segera perlu dilakukan bagi memastikan nama baik UMNO dapat diselamatkan sebelum individu tersebut dinamakan sebagai calon pilihan raya yang boleh merosakkan nama baik UMNO dan menjejaskan peluang kemenangan calon-calon lain yang bersih. Perbuatan individu terbabit jika benar boleh disifatkan sebagai membuka pintu negara untuk dikuasai negara asing melalui penguasaan tanah dan pelabuhan Melaka. UMNO perlu memastikan individu yang bermasalah tidak dicalonkan sebagai calon pilihan raya pada pilihan raya negeri Melaka yang dijangka akan berlangsung pada 28 November ini, tegas Lokman.
Jika apa yang didakwa Luqman itu benar, tidak salah jika Datuk Idris Harun mendedahkannya. Rahsia kejahatan menjara harta negara tidak wajar disembunyikan. Meneliti perincian yang dinyatakan oleh Luqman, jom jadi teringat 3 rangkap lirik lagu UMNO yang berbunyi, anak kecil main api, terbakar hatinya yang sepi, air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang, nenek moyang kaya raya, tergadai seluruh harta benda. Akibat sengketa, sesamalah kita. Cerita lenyap di arus zaman. Indahnya bumi kita ini, warisan berkurun lamanya, hasil mengalir ke tangan orang lain. Pribumi merintih sendiri. Ironisnya, jika dakwaan Luqman itu benar, anak kecil yang bermain itu menggadai tanah airnya sendiri kepada warga asing. Pribumi merintih bukan salah sesiapa, tetapi pemimpin sendiri yang rakus dan rasuah. Jika keluar air mata darah sekalipun, yang tergadai akan tetap terlepas daripada tangan jika kita masih mahu mendakap pemimpin yang rasuah dan tidak mahu berubah. Semoga SPRM benar-benar menjalankan siasatan yang telus. Jangan hanya dibuat disebabkan pilihan raya negeri Melaka. Ahli Parlimen PAS Pasir Mas Ahmad Fadli Syari kini dapat melihat kelebihan Pakatan Harapan menerusi teropong ajaib parti itu. Dalam 2 perkara, Timbalan Ketua Pemuda PAS terpaksa memuji tindakan pimpinan Pakatan Harapan yang lebih peka kepada tuntutan agama Islam dan kebajikan rakyat bila mengecam tindakan kerajaan yang mengesahkan telah memberi izin kepada semua syarikat perjudian untuk melakukan 22 kali cabutan khas sepanjang tahun ini berbanding ketetapan dibuat Pakatan Harapan sebanyak 11 kali untuk 2019 dan hanya 8 kali pada tahun 2020. Bila memuji ketetapan Pakatan Harapan itu dan menuntut agar kerajaan membatalkan keizinan tersebut. Saya berdiri di sini untuk menyatakan bahawa kerajaan wajib untuk menarik balik langkah ini sebelum berdepan dengan tentangan lebih hebat sama ada di dalam dewan ini atau di luar sana, kerana judi dalam apa bentuk sekalipun akan menyebabkan kesan jangka pendek dan panjang terhadap keberkatan hidup rakyat, katanya. Selain itu, Ahmad Fadli juga memuji bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng kerana menyalurkan bantuan yang bernilai RM100 juta kepada sekolah tahfiz. Dia berkata demikian ketika mendesak kerajaan supaya segera membuat pengumuman bantuan sekali beri kepada sekolah tahfiz yang amat menderita dan banyak yang gulung tikar. Kita tidak pertikaikan bantuan kepada sekolah aliran Cina, tetapi dalam masa yang sama, berapa sumbangan kepada sekolah tahfiz? Kalau dulu era Bagan, walaupun banyak perkara yang kita tidak setuju, tetapi beliau tetap berikan RM100 juta untuk sekolah tahfiz. Jadi kenapa tidak dalam era ini? Pengumuman segera dibuat berapa ratus juta untuk pendidikan dan bantuan segera kepada sekolah tahfiz. Demikian beliau berhujah dengan mengungkit bahawa kerajaan tidak melakukan tindakan yang memaksa anggota wakil rakyat menyokong kerajaan seperti PAS untuk membuat ugutan dalam kerajaan yang mempunyai majoriti kecil. Ia beri satu isyarat yang tidak baik. Berapa banyak sangat wang yang dapat disalurkan kepada kumpulan wang disatukan yang akhirnya mengundang ketidakberkatan dalam perbelanjaan negara. Saya harap jangan memaksa kita ahli kerajaan membuat ugutan dalam kerajaan majoriti yang kecil, tegasnya. Mengenai judi pula, beliau berkata wang yang dikumpulkan hasil daripada perbuatan yang haram itu tidak mendapat keberkatan. Mengulas mengenai tuntutan dan alasan Ahmad Fadli itu, ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin menyindir. Parti AHM minta governmen tebuk atap yang parti dia ada di dalamnya. Batal kenaikan judi 22 kali itu sebab tak berkat. Khianat mandat rakyat itu berkat ke YB. Melihat kepada kegagalan demi kegagalan gerombolan yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional itu selama hampir 18 bulan mentadbir negara, jelas menunjukkan ia tidak mendapat berkat. Akhirnya kerajaan itu dijatuhkan oleh rakan sekongkolnya sendiri. Begitulah mereka membeza-bezakan apa yang mereka mahu lihat. Walaupun sudah terang benderang, mereka masih lagi bersuluh. Sejujurnya, jika kerajaan pimpinan Pakatan Harapan itu lebih baik, kenapa ia dijatuhkan? Setelah jatuh, barulah kita tahu puluhan juta digunakan untuk membuat renovasi kediaman dan pejabat serta membeli perabot yang tidak memberi nilai tambah kepada prestasi kerja. Sedikit pencerahan buat membersihkan bahagian yang kabur dalam teropong PAS. Jom Channel mengingatkan bahawa menteri yang sibuk mahu meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum ISET yang ditentang parti itu kini berada
dalam Perikatan Nasional. Ahli Parlimen Bersatu Indra Mahkota, Datuk Saifuddin Abdullah, kini kembali memegang jawatan sebagai Menteri Luar Kerajaan Keluarga 69, pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang turut disokong PAS. Beliau telah mengkhianati Pakatan Harapan dan turut sama dalam langkah Sheraton setelah kononnya memberi amaran tentang daulah terpendam. Sedangkan beliau sendiri merupakan sebahagian daripada gerakan daulah terpendam itu. Ahmad Fazli lupa ke semua ini? Rakyat masih ingat kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan kepada kami di Jom Channel. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.